Jadi saya nasihatkan tuan-tuan belajar sifat 20 sungguh-sungguh. Bukan belajar sekadar nak melepaskan kewajipan saja. Belajar sungguh-sungguh, dalami sungguh-sungguh. Kalau ada ustaz yang mengajar sifat 20, ikut. Ikut semua, tanya semua soalan kat dia. InsyaAllah dia akan boleh jawab. Bagaimana Rasulullah mengajar tauhid kepada para sahabat dan kekeliruan pada zaman sekarang yang berkenaan dengan tauhid yang usul dan tauhid yang furu'. Minta penjelasan. Tafadhal masykur. Terima kasih. Bismillah. Terima kasih Tuan Moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah amma ba'd. Bagaimana Nabi mengajar tauhid kepada para sahabat? Tak ringkas ini, sebenarnya nak urai panjang. Okey, Rasulullah SAW dia menyampaikan dapat wahyu direct daripada Allah Subhanahu Wa Taala melalui Jibril, terus disampaikanlah segala kandungan wahyu kepada para sahabat. Dan di samping itu baginda menunjukkan mujizat-mujizat dia. Jadi para ulama kata Nabi mengajar tauhid kepada sahabat, tauhid amali, bukan tauhid teori saja. Bukan semata-mata tauhid teori tapi tauhid amali. Maksudnya menjiwai tauhid tersebut, meyakini bahawa tidak ada Tuhan selain Allah, Allah yang memberi manfaat, Allah yang memberi mudarat, bukan selain Allah, bukan berhala-berhala yang disembah sebelum tu. Jelas. 23 tahun punya Nabi mengajar tauhid sahabat tu tak cerita dalam 8 minit memang tak sempat lah. Cuma di zaman Nabi tu dia ada orang musyrikin, ada orang Yahudi, ada munafikin. Dia tak ada mujassimah, musyabbihah, mu'tazilah, qadariyah, jabariyah, tak ada. Falsafah tak ada. Zaman Nabi tak ada. Dia orang ni sebenarnya yang tanya soalan tu sebenarnya dia nak beritahu Nabi tak ajar pun sifat 20. Itu dia sebenarnya dia tujuan nak tanya. Kan? Jadi kita tak boleh samakan keadaan pada zaman Nabi dengan keadaan yang setelah itu. Syiah bila muncul? Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Khawarij bila muncul? Muncul zaman Nabi ke? Tak muncul zaman Nabi. Muncul bila? Bila kelompok-kelompok ini muncul yang menjadi ancaman kepada Ahli Sunnah wal Jamaah, maka ketika itu ulama bangkit untuk membuat satu rumusan, satu kaedah supaya kita boleh kembali kepada akidah Nabi dan sahabat. Sebab itu apa yang kita belajar sekarang ni tauhid dengan mendalami sifat 20 itu sebenarnya rumusan yang telah ulama buat daripada awal Nabi diutuskan sampailah zaman fitnah itu selesai. Dan sebenarnya takkan selesai lah. Tapi teori itu telah dimulakan oleh Imam Abul Hasan Asy'ari dengan Imam Abu Mansur Al-Maturidi dan diterima oleh para ulama setelah itu, dan beliau dianggap sebagai Imam Ahli Sunnah wal Jamaah di dalam membentuk suatu manhaj yang muntabit ataupun yang khusus, yang kaedah yang tersusun lah untuk kita mempelajari tauhid. Dalam masa yang sama kita mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala, dalam masa yang sama juga menolak segala syubhah-syubhah yang ditimbulkan dalam bab akidah. Tak sama. Kita tak boleh nak samakan mengaji tauhid yang zaman Nabi dengan zaman sekarang, tak sama. Sebab zaman Nabi belum ada firqah-firqah batilah. Zaman Nabi ada Islam. Yang kemudian yang selainnya bukan Islam, musyrikin Yahudi, cuma ada satu munafik yang dia pura-pura Islam. Jadi zaman Nabi tak perlu lah nak berhujah, nak tolak falsafah, tolak Mu'tazilah, tolak Qadariyah, Jabariyah, tak perlu. Tapi bila benda tu berlaku dalam Islam, bermula pada zaman Sayyidina Ali jadi khalifah, kena bunuh tu pun dah start lah. Tapi kemuncaknya kurun kedua, ketiga, keempat tu kemuncak dia. Sehingga bangkit Imam Abu Hasan Asy'ari, dialah yang menjadi ulama yang menentang semua firqah-firqah batilah dengan hujah-hujah yang boleh kita kata sebelum itu ulama-ulama hadis pun tak mampu lah. Tak mampu bukannya tak boleh, tapi sebenarnya tak mampu. Sebab apa? Kebanyakan ulama-ulama hadis ketika mereka berhujah guna dalil nakli saja. Dalil nakli, sedangkan ancaman yang datang ketika itu dari sudut akli. Masuknya falsafah ke dalam pemikiran Islam, kemudian munculnya Mu'tazilah yang terpengaruh dengan falsafah, menggunakan dalil akli lalu memesongkan akidah di Sunnah wal Jamaah sebahagian.
Dan lah yang saya sebut tadi lah, Qadariyah, Jabariyah, Mujassimah, Musyabbihah, Khawarij, Syiah dan sebagainya. Jadi akidah ketika itu dah tak sama dah macam zaman Nabi. Jadi di situlah ulama bangkit membuat satu manhaj yang sesuai, kaedah yang sesuai untuk menolak di samping kita belajarlah akidah kita tentang Allah, di samping yang paling penting itu nak menolak segala akidah-akidah yang batil. Dan tuan-tuan kalau mengaji sifat 20 dengan betul, semua fahaman batil, semua akidah yang batil akan dapat tuan-tuan tolak dia punya hujah dengan mudah. Dia kena belajar sungguh-sungguh. Sebab dia ada dua sudut lah sifat 20 ni, walaupun kita mengisbatkan sifat-sifat yang wajib bagi Allah, menafikan sifat yang mustahil bagi Allah, dan juga isbatkan sifat yang harus Nabi Rasul, tapi di sebalik setiap pembahasan sifat itu ada menolak semua firqah-firqah yang batil. Yang zaman Nabi tak ada, tak muncul zaman. Kelompok tu muncul zaman kemudian. Jadi sebenarnya dia nak bagi tahu lah Nabi tak ajar sifat 20 tu je. Jadi sebenarnya sifat 20 ni kalau tuan-tuan belajar, Masya Allah, segala apa fahaman pun boleh ditolak dengan sifat 20. Tak percaya belajar. Tapi jangan belajar main-main, belajar dah tahu sifat, tahu dalil, sudah ijmali saja. Tak cukup. Dia kena belajar dengan sungguh-sungguh, kena mendalami. Kena mendalami. Jadi sebenarnya kita sekarang ni bila Wahabi datang bawa hujah tu, bawa hujah ni, kita pun goyanglah jawab. Kita rasa hujah dia kuat. Itu sebenarnya tanda kelemahan kita, kita tak mengaji akidah dengan betul. Sifat 20 yang ulama asaskan ni cukup dah menolak semua fahaman-fahaman yang batil. Cukup. Jadi bila kita tak mampu nak jawab Wahabi punya hujah, berarti sebenarnya kita yang lemah. Kita tak menguasai akidah sebenarnya. Kita tak belajar akidah betul-betul. Kalau kita belajar sungguh-sungguh, Wahabi ni kacang. Fahaman Wahabi ni, fahaman yang paling rendah sekali zaman tu. Dipanggil fahaman Hasyawiyah ataupun Mujassimah, Musyabbihah. Paling rendah sekali, paling orang kata apa, low class lah. Yang hebat-hebat, yang batil lagi banyak. Mu'tazilah tu paling hebat. Kemudian Qadariyah, Jabariyah, Syiah dan sebagainya. Dan paling tinggi sekali Asy'ariyah, Maturidiyah. Jadi sekarang ni terbalik, seolah-olah macam Wahabi pula hebat. Bukannya dia naik. Syekh Saifuddin kata Wahabi dia takut tu je, sampai kiamat pun dia duduk takut tu je. Tapi kita turun sampai ke bawah ni, dia nampak di atas. Dia nampak seolah-olah dia yang hebat, dia yang ada hujah, dia yang Quran hadis, dia yang sunnah, dia yang salah. Seolah-olah. Sebab apa? Kita turun. Orang tak ambil peduli mengaji sifat 20 dengan serius. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan belajar sifat 20 sungguh-sungguh. Bukan belajar sekadar nak melepaskan kewajipan saja. Belajar sungguh-sungguh, dalami sungguh-sungguh. Kalau ada ustaz yang mengajar sifat 20, ikut semua, tanya semua soalan kat dia. InsyaAllah dia akan boleh jawab. Dan kalau kita kuasai, semua persoalan yang Wahabi timbul kita boleh jawab mudah. InsyaAllah tuan-tuan. Boleh ya? Ringkas, saya terpaksa bagi ringkas je lah. Nak cerita panjang sebenarnya. Tapi cukuplah setakat tu. Assalamualaikum.